Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah. Ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq. Ya Alim ya Alim ya Alim wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma. Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'an munbassa. Wa kuntum azwajan thalatha. Fa ashabul maimanah. Ma ashabul maimanah. Wa ashabul mash'amah. Ma ashabul mash'amah. Was-sabiquna as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Fi jannatin na'im. Thullatun minal awwalin. Wa qalilun minal akhirin. Ala surrin mawdunah. Muttaqi'in 'alayha mutaqabilin. Yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun. Bi akwabin wa abarik. Wa ka'sin min ma'in. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salama. Baik, surah Al-Waqi'ah ini ialah surah yang diturunkan di Makkah, dipanggil surah Makkiyah. Dalam ini ada cerita-cerita berkenaan dengan kiamat. Dalam ini juga ada cerita berkenaan dengan golongan-golongan orang yang akan dihadapkan di surga, di neraka. Dalam ini juga ada cerita surga dan cerita neraka. Malam ini ada tempat sedap, ada tempat azab. Ada tempat sedap, ada tempat yang azab, ada malam ini. Surah Al-Waqi'ah ni masyhur di kalangan kita ni, Malaysia ni, berkenaan dengan surah yang mudah murah rezeki. Yang pelik sekalinya ialah dalam surah ni hanya satu ayat saja yang sebut tentang rezeki. Nah,
Iaitu ayat ke-82. Ayat ke-82. Ayat ke-82. Wa taj'aluna rizqakum, kamilah yang menjadikan bagi kamu rezeki. Mana kamilah yang memberi kepada kamu rezeki. Annakum tukadzibun, bagaimana pula kamu ni mendustakan aku. Mendusta, kayak dia mendustakan keesaan dia. Berdusta sini maknanya tolak. Jadi ini saja satu ayat dalam surah ni yang berkaitan dengan rezeki. Dia kata, Tuhan kata, kamilah yang menjadikan kamu rezeki, iaitu kamilah yang memberi kepada kamu rezeki. Annakum tukadzibun, bagaimana pula kamu boleh mendustakan kami, iaitu menolak ajakan mengesahkan Tuhan. Baik, ada banyak hadis yang menceritakan tentang surah ni. Hadisnya saya tak tahulah, saya tidak cek hadis ni sanad dia tu sahih ke dhaif. Hadisnya ada tapi sahih ke dhaif itu saya tidak cek lah. Iaitu Nabi kata kepada Nabi, tengok rumah Sayyidina Osman, tengok dalam menantu dia, tengok kosong belakang. Lalu dia tanya, Nabi SAW tanya Sayyidina Osman, apa yang kamu tinggal untuk keluarga kamu? Apa yang ada dalam rumah kamu? Dia kata, hanya bata ada kain selimut untuk dua kan. Lepas tu pinggan talam lah untuk kita makan. Lepas tu ada giling gandum tu. Maknanya paling minimal sekali lah yang ada dalam rumah dia. Ni menantu Nabi, ni 2 kali jadi menantu ni. Lalu Nabi tanya, apa yang kamu nak tinggal untuk anak, pada anak cucu kamu? Dia kata, aku nak tinggal surah Al-Waqi'ah. Nabi berkata, siapa-siapa yang baca surah Al-Waqi'ah ni siang hari ke malam ke, maka Tuhan akan beri kepada dia rezeki di dunia dan di akhirat. Hadis ni tidak tahu, saya tak cek lah, hadis ni sahih ke dhaif. Mana siapa yang baca surah ini sekali-sekali lah, sekali-sekali. Saya yang pula beramal surah ni tahun 76, saya sendiri lah, melalui guru-guru karut ni lah. Di mana wirid yang saya amalnya ialah surah Al-Waqi'ah ni, yang pelik saya amal ni. Dengar ini daripada dia panggil wasilah lah, guru pondok mengajar saya. Dia kata siapa dia baca Al-Waqi'ah ni hari Khamis, start hari Khamis. Ni ajaran karut ni, tapi nak beritahu awak je lah. Ini satu daripada jenis-jenis amalan yang surah Al-Waqi'ah ni. Itu tak ada hadis pun. Ini nak cerita pada awak di mana kita orang Kelantan ni suka sangat beramal dengan surah ni. Sebab surah ni ada banyak kelebihan lah. Jadi saya hafal surah ni tahun 76 lagi. Nampak ni. Saya baca ni, saya ni dengar ni. Iaitu diajar pada saya ni ialah hari Khamis itu baca 7 kali. Dipanggil peringkat pertama 7 kali. Hari Jumaat 6. Hari Sabtu 5. Hari Ahad 4. Hari Senin 3. Kita turun sampai Rabu tu sekali. Hari Khamis tu campur 7. Jadi 14. Jadi 14 hari Khamis, hari Jumaat 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Kita lah tunggu 2 minggu lah. Dah habis 2 minggu, peringkat yang ketiga campur pula 7. Iaitu 21. Ini awak jangan amak ni, saya kata, saya beritahu ni. Pasal ini tak ada sanad hadis dia, tak ada. Tak ada
ada gitu nah. Jadi saya akan beritahu dua-dua nah. Jadi dia bacanya gini. Jadi dia yang itu 3 minggu dah. Lepas tu baca tambah pula peringkat yang keempat jadi 28 hari. Last kali hari Rabu tu 1. Lepas tu peringkat yang kelima jadi campur 7 jadi 35 hari. Lepas tu 42 hari, 49 hari. Awak tahu 49 kali baca surah Waqiah ni berapa lama? Saya tak tahu. Antara 3 jam setengah 4 jam. Straight set tu baca masa asar. Tak pergi dah sembahyang maghrib di masjid aku tak ada. Ada dia pokok ni. Tak ada dah. Jadi 49 dia panggil peringkat 7. Dia ada doa dia. Yang pelik lah. Tuhan ni oleh kerana kita tu istiqamah kan. Hari Rabu saya tak ada duit rasa. Hari Khamis tu saya dapat duit pertama sekali 18,000. Dia okey lah, dia tak. Jadi lepas tu dalam masa 2 minggu lepas tu ada lebih kurang setengah juta ya satu 2 minggu. Ada projek lah kita buat, bukan mari daripada sehir mari ada buat projek lah. Jadi saya nak cerita pada awaknya itu ajaran yang walaupun saya tak tahulah dari segi kehendak Allah Ta'ala kita tak tahu, tetapi dari segi sanaknya tak ada sanak adik yang mengatakan baca gitu nah. Jadi cara bacanya ialah saya beritahu awak terang-terangnya baca sekali. Dan Nabi kata baca sekali. Kalau baca siang ke malam ke baca sekali sehari. Kemudian sudah baca tu angkat doa minta apa. Nah. Angkat doa. Oh saya belajar ni doa pelik nanti saya ajar lain kali lah. Dia doa bahagia musyrikin ajar. Nah, baik. Dalam surah ni ada diajar pada saya kefahaman dari segi maksud surah. Daripada maksud surah yang saya belajar ni adalah saya akan ajar pada awak tempat-tempat nak baca doa dia. Tempat-tempat nak dibaca doa dalam surah ni. Jadi alhamdulillah ada di antara merekanya saya baca ayat-ayat tertentu untuk orang yang nak garut. Orang yang berniaga atau menanam, dia ada doa depan ni. Lepas tu yang tak ada anak, doa duduk sini. Nanti kita baca, dalam tu ada dia. Baik. Itu saya cerita tentang jadi cara dia mudah ya, buat baca sebagai apa? Baca 1 kali sehari. Kaji baca 1 kali waktu maghrib atau isyak atau tak kira lah. Sekali sehari baca. Sebab surah ni berkenaan dengan tauhid. Jadi kenapa murah rezeki ni? Kerana kita percaya kepada Allah. Dalam ni ada hurai tentang kiamat. Jadi percaya kepada hari akhirat ni, beriman bila siapa yang beriman, maka doa dia tu makbul. Tu sebenarnya yang kita diajarnya surah ni. Inti sari surah ni menceritakan berkenaan dengan kekuasaan Allah. Maka bila kita beriman tu doa tu jadi makbul. Tu ya, benar ya. Awak nak baca surah mana-mana tak apa nah. Tapi saya akan tunjuk contoh di mana dalam ayat-ayat Quran ni ada tempat-tempat di mana kita boleh guna ayat tu sebagai tempat nak berdoa. Nah, ini satu daripada. Sebelum pada ni saya tidak, ayat tu ada banyak tapi saya tak tekan. Jadi malam ni kita ajar tentang ayat-ayat Quran yang ada sabit dia tu. Selepas baca ayat tu kita pun baca doa. Nah,
Kita mula ni. Idza waqa'atil waqi'ah. Bila saja berlakunya berita besar. Berita besar iaitu kiamat. Laisa li waqa'atiha kadhibah. Kiamat lah. Kiamat tiap sekali hancur langit bumi ni lah ni. Laisa li waqa'atiha kadhibah. Maka tidak ada lagi lah siapa yang kata ini bukan kiamat. Tak ada. Pasal gini, contohnya tsunami baru ni, orang kata memang bala besar dah. Tapi semua orang tahu ini bukan kiamat. Ini bala tempatan, localized area ni. Ditempatkan satu-satu tempat ya. Misalnya ada gempa bumi ke berlaku, tempat tu ya kena. Tempat lain tak kena. Kiamat ni satu peristiwa yang amat besar, iaitu siapa-siapa yang ada pada waktu itu kata ini tidak lain tidak bukan memang kiamat dah. Macam filem dia buat 2012 itu bukan kiamat tu, itu bala dia panggil. Itu contoh bagi bala ya. Di mana tidak bumi itu tidak hancur. Bumi itu tidak hancur. Macam cerita bagi tadi yang saya hurai bagi tadi, kita ulang balik sini. Iaitu kiamat ni ialah satu peristiwa di mana apabila berlaku itu semua orang kata ini kiamat dah, kiamat. Ini hancur semua sekali dah. Iaitu dalam surah lain dia kata terbelah langit. Dia keluar mari asap. Dia pas sekali terdengar. Dengar dia tu. Dan gegar dia tu menyebabkan manusia tu mati terus. Lepas tu yang bumi pecah apa semua tu, itu sudah anu dah. Nah, dia bukan mati kerana tu dah mati tu kerana dia pas kekala tu ya. Mati tu. Lepas tu yang lain tu proses menghancur ya. Yang lain tu. Tidaklah manusia duduk tengok-tengok, melompat sana melompat sini cari nak lepas diri. Tak ada dah masa tu. Dia pun sekali tu dia tak dan nak pergi, dia nak WhatsApp ke bini dia pun tak ada dah. Nak WhatsApp bye bye ke, hello minta maaf ke, tak ada. Nak telefon ke, nak WhatsApp ke, SMS ke, tak ada. Bila tiup sekali tu mesti hancur. Tak ada nak pesan-memesan, tak ada. Sebelum kiamat tu, sebelum nak berlaku gempa tiupan tu, sebelum tu gegar mula-mula tu, yang mana yang menyusu anak ni, dia lempar dah anak dia tu. Anak tu dia lempar, anak yang dia dukung nak susu tu, lempar lagi. Yang mana perempuan mengandung ni terkejut tu sampai gugur. Gitu. Jadi kiamat ni bukan seperti tsunami tu, gempa bumi biasa tu, tidaklah. Nah. Kiamat ni maknanya hancur semua sekali. Pasal apa hancur ni? Pasal apa Tuhan nak hancurkan semua sekali langit bumi ni? Hancur ni, langit bumi ni hancur ni. Jadi yang tinggalnya belah atas sekali, langit ketujuh tu tinggal. Yang lain semua gulung semua sekali. Gulung hancur semua sekali. Boleh jadi juga bermakna ada setengah mufasir kata dengan langit ketujuh tu hancur juga lagi. Patut Tuhan buat semula. Wallahu a'lam lah yang sebenarnya macam mana. Nah? Tapi yang sebut berulang-ulangnya ialah bulan, bintang, galaksi semua sekali ni hancur jadi debu berlaku. Ini huraian dia. Khafidatur rafi'ah. Tujuan berlaku kiamat itu ialah nak merendahkan satu kaum, satu puak. Dan untuk puak rafi'ah, dan untuk meninggikan satu puak. Tujuan kiamatnya ialah satu nak bubuh neraka, satu lagi nak bubuh syurga. Tu ya. Maknanya account close. Nak tutup account tadi. Jadi bila tutup account, macam kita buat rumah lah. Macam satu manusia ni, mati dia tu dipanggil kiamat untuk diri dia.
bermakna body ni sudah tak guna dah lagi body tu. Sebab yang buat kiranya ialah yang dibuat hisab amalnya ialah pada roh tu. Roh tu. Yang body ni ialah untuk hidup di dunia body ni. Bila nak masuk dalam alam barzakh, dia upgrade ke body ni supaya sesuai hidup dalam tu. Masa body di alam barzakh tu tak makan. Makan tu tak minum tu dia masa tu. Tidak kata jadi pokok yang itu dia siram air di kubur kan. Siram air ni tu nenek nak suruh sejuk body tu kan. Tak guna belakang dah. Roh tu ditanya dalam alam barzakh. Dipanggil alam barzakh ni dalam bahasa Arabnya panggil alam kubur. Kita je pula ingat kubur-kubur tu. Iaitu satu tempat. Itu tak diberitahu di mana tempat tu. Tapi tempat tu tempat roh yang duduk. Satu puak. Jadi yang apabila mati saja, semua roh ni akan pergi kepada satu tempat. Duduk situ. Di situlah dipersoal. Jadi siapa-siapa yang kena bom ke apa ke, roh dia terus pergi sana. Body ni sama ada awak tanam, awak mandi, awak tanam ke apa ke. Awak nak bubuh marma, kena buat kursi ke apa ke. Di apa dia panggil? Dia panggil apa tu? Dia panggil orang Perak panggil apa? Kalai. Ni je. Dia tudung apa? Kita di Kelantan panggil Lega apa? Liang. Tak, dia letak terbubuh kan, dia bubuh batu konkrit tu. Kepuk. Kepuk. Dia kepuk tu dalam Islamnya tak boleh buat. Tak boleh buat. Tak boleh ada binaan apa pun. Binaan apa pun tak boleh ada. Nah, dia batu nisan tu, batu nisan satu. Sebagai tanda ini tempat banyak duduk ialah. Ini keliling tak boleh buat kan? Tak ada. Cuma dia buat bonggol gitu tu. Dia buat macam betul kubur tu supaya dinaikkan tu, sebabnya dalam jangka masa tertentu body itu repuk kan. Dan tanah tu yang mana yang tak kemas tu akan mampat turun. Jadi yang bonjol atas tu akan jadi sama dengan bumi lah. Itu ya. Sebab tu yang kubur lama-lama dia sama tu. Jadi yang kubur lama tu yang betul yang gitu ya, sama gitu ya. Batu nisan depan tu. Itu ya. Nak tulis nama pun tidak boleh. Nabi kata tidak boleh tulis nama. Awak nak colorkan dia. Masa dulu dia tak ada konkrit ni. Jadi Nabi kata tidak boleh dikapurkan kubur tu. Jadi kapur tu jadi putih sikit kan. Kapur, ambil kapur, celup air. Dia cat pada kubur tanah tu lah. Tahan lah, boleh setahun dua. Gitu je lah. Nampak comel sikit. Cat tu pun Nabi larang. Tulis nama tak boleh. Tak ada nama macam mana kita nak ziarah ni? Ha? Tak ada nama. Nabi kata tak boleh tulis nama. Tak kalau keluarga nak ziarah ni. Memang dia tahu kat mana kubur tu duduk. Dia tahu pun. Saya ziarah tak apa. Dia ziarah tu, kita ziarah di kubur mana-mana pun, kira ziarah kubur dah. Kita ni tak boleh nak pergi pinpoint tempat ni masalahnya. Itu satu jenis kepercayaan lah. Awak masuk dalam kubur mana-mana tu, dia panggil ziarah kubur dah. Tapi kita tak boleh lah, tak boleh pergi tengok kubur mak kita, ayah kita dan sebagainya. Nak pergi ke tempat tu juga, faham tak? Saya kalau awak pergi ke kubur di section 19 di Shah Alam tu. 21 yang tempat mak saya dengan anak saya mati tu. Awak pergi sana yang tak ada nama apa semua tu. Kubur mak saya satu, kubur anak saya satu. Tak ada. Yang lain semua tulis belakang. Senang je jumpa. Nak tulis tarikh tu, saya tandanya ialah dengan tarikh lah.
tarikh kan. Hari bulan meninggal tu. Ya ada 2, 3, 4 orang itu ya yang meninggal waktu tu. Tarikh tu ya. Tulis tarikh lah. Pasal dia kata tulis nama tak boleh. Saya nak tanya awak ni. Awak tahu kalau nama datuk awak, nenek awak, 4 orang tu. Nama dia, nama. Nama dia tahu ke tak? Datuk awak. Panggil tu macam panggil opah pada apa datuk, panggil apa datuk dah. Tak ubah lah macam-macam nampak nama. Nama dia awak tahu ke? Ayah dia nama apa pula? Tahu kawan? Dia 4 orang je ni. 2 datuk lelaki, 2 nenek perempuan. 4 orang je ni. Tak tahu dah nama, tak tahu dah. Kita cucu ni. Lepas tu moyang. Allah. Baik, moyang awak ni ada 8 orang semua. Awak tahu ke kubur di mana saja tanah? Di kampung mana ke? 8 orang tu. Awak tahu ke? Tak tahu dah. Moyang tu nak apa dia 8 orang semua sekali. Ayah kepada mak bapak kepada datuk kita 8 orang. Jadi 4 lelaki, 4 perempuan. Dia ni ditanam di mana? Tadi nama ni memang tak tahu dah. Tak apalah, nama tak tahu. Tanam di mana? Awak tahu? Nak SQ, okey? Okey. Kena jawab soalan tu. Kena jawab. Kenali. Nak kecil. Dah saya cakap terang ni. Tanah di kubur mana? Kampung mana? Saya pun tak tahu juga. Bukan awak lah, saya pun tak tahu juga. Gitu. Faham? Dan benda ni maknanya gini. Maknanya ialah kalau datuk kita, opah kita yang meninggal tu kita kenal, maka kita akan ingatlah pada dia. Kita kenal dia. Sebelum dia meninggal tu kita kenal dia. Kita pernah pergi rumah dia dan cakap dengan dia apa semua tu. Mungkin kita akan ziarahlah kubur dia. Yang mana opah dengan yang kita tak kenal, kita tak pergi dah. Moyang tu tak tahu kubur di mana dia agaknya. Tak saya kira kubur di mana, kampung mana tak tahu ni. Lepas tu ayah dia tu pula 16 orang. Lagi lah tak tahu lah. Tu baru tu naik 5 baru. Kan? Maknanya rekan-rekannya kita akan ingat sekadar 50 tahun maksimum. 50 tahun maksimum. Dah. Lepas tu tidak ada siapa pun akan ingat kau dah lagi. Lepas pada 50 tahun awak mati. Cakap muda-muda kan ni. Kecuali awak ni besar ke, satu ulama besar ke, itu mungkin. Mungkinlah ni awak akan ingat lah. Ingat pun, ingat nama je lah. Peristiwa-peristiwa begitu. Tak tahu bangang macam mana tak aku. Tak? Can you understand me now? Gitu ya, jadi maknanya kita ni, jadi sebab tu Nabi kata tak perlu nak tulis nama apa semua ni. Pasal lepas pada 50 tahun ni tidak ada siapa pun ingat pada awak dah lagi. Macam kita dah sedekah pada tok nenek kita sedekah Fatihah ke apa ke, ayah awak kata sedekah tu. Tak tahu nama siapa tu tok nenek gitu je lah. Random je lah. Jadi macam saya minta doa supaya ampun dosa tok nenek saya. Saya tak tahu nama dah tu, pasal tak tahu nama apa, tak tahu ni. Tapi tu tahu. Yang awak kena pergi baca di kubur tu apa pasal? Ni lah Tuhan tempat dia, mak saja duduk sini. Lah, jadi Tuhan tak tahu pula dah. Awak nak pergi baca doa di kubur, jadi Tuhan tak tahu kau. Ni lah Tuhan ni, mak saya duduk sini lah. Doa ayah gitu, ya Allah ampunlah dosa dia. Habis kita. Bukan. Jadi nak pergi ziarah tu apa maksud?
Ziarah ialah untuk ingat kita di satu hari akan mati. Itu ziarah ya. Understand? Yes. Dia kita ni ziarah macam kita pergi rumah orang tu. Tak ada orang rumah kan ni. Gitu kan ni. Gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang ke kita ada tetamu hari ni. Gitu ni. Pasal nak beri salam di luar tu orang kata gila pula. Nah, ni adalah perkara-perkara yang kita kena boleh asing lah. Minta ampun dosa dia ya. Minta ampun dosa dia. Saya alhamdulillah saya minta ampun dosa ibu bapa saya, anak saya yang meninggal dan cucu cicit saya ni. Saya baca doa hari-hari saya baca. Lebih-lebih lagi kalau saya nak mengajar tu memang saya baca hari-hari saya baca. Minta ampun hari-hari, minta ampun dosa ya saya. Sebab lepas pada dosa tu dia ada pahala dia buat. Kalau dia tidak syirik, insya-Allah surga. Kalau dia syirik, doa macam mana tak jadi apa. Tak kira anak kita siapa. Mak kita, ibu bapa kita, tok nenek siapa, tak kira. Baik. Jadi tujuannya khafidatur rafi'ah. Tujuan nak merendahkan satu kuat nak bukan dengan kau yang rafi'ah dan untuk meninggikan satu golongan. Itu nak beroleh surga. Idza rujjatil ardu rajja, iaitu ingatlah ketika, maknanya tahulah ketika apabila bumi ini digoncang sekuat-kuat goncangan. Bukanlah Tuhan pegang bumi itu kocok begitu, tidak. Dia Tuhan perintah pada bumi, dia perintah ya. Kamu goncang sekuat-kuat. Apa jadi? Apa jadi apabila bumi itu tergoncang? Laut tu akan jatuh pada darah ni. Laut Cina Selatan jatuh sini. Takut yang jatuh tu bukan laut Cina Selatan, yang jatuh tu laut Cina Selatan yang jatuh sini. Bukan Selat Melaka yang jatuh, air Selat Melaka ada. Ataupun laut India yang jatuh sini. Cuba bayangkan laut India yang jatuh sini. Tak banyak jatuhnya sama besar rumah ni. Air nak tak hancur ke rumah ni? Surau ni tak hancur? Hancur. Dia gerak saja tu, air laut tu mesti tercabut. Gerak saja mesti dia melepoh lah, dipanggil. Tak. Orang Kelantan panggil, dia panggil menembok, dia panggil. Jadi kalau kita nak bawa air yang penuh ni dalam beldi, kita ambil daun kayu, rantai kayu, kita bubuh dalam tu. Barulah dia tak bergerak sangat. Barulah tidak menembak dia panggil. Air yang menyebabkan terkeluar daripada belti tu. Jadi awak ingat masa tu awak hidup lagi lah. Nak lompat saja. Kita naik flight. Kita terbang. Tak ada nak naik tu, tak ada. Allah, tak ada bakar lah. Wabussatil jibal basa, dan dihancurkan gunung gandang tu sehancur-hancurnya. Gunung tu jadi debu. Jadi kalau mayat sesiapa yang tidak hancur, hancur dah lah. Jadi yang kita dah susah-susah sekarang ni nak jaga mayat, dia takut hancur, maka ya setengah manusia tu dia awetkan kan. Hancur kan ni? Hancur lah. Pasal gunung tu jadi gunung gandang. Wa bussatil jibal bassa fa kanat haba'an mubatha. Maka jadilah mereka tu haba'an mubatha. Jadilah mereka tiga puak. Bila hancur belaka tu, bila tenang saja bumi itu, tenang aja, jadilah manusia tergulung pada tiga puak. Tiga gulungan. Wa kuntum azwajan salasah. Fakanat haba'an mubatha. Maka jadilah seperti mereka, gunung gandang itu seperti debu-debu berterbangan. Wa kuntum azwajan salasah,
dan kamu pada ketika itu sejadi 3 golongan. Siapa dia 3 golongan ni? Fashabul maimanah, dan maka golongan kanan. Ma ashabul maimanah, siapakah orang yang 3 golongan, ya siapakah yang terima ashabul maimanah ni? Siapa orang yang terima tangan kanan, terima amalan tangan kanan. Ma ashabul maimanah, siapakah dia orang yang menerima amalan tangan kanan? Ini orang mukmin. Orang mukmin, amalan dia tu dia terima tangan kanan. Mana bila manusia tu, bila bumi tu settle down, debu tu tak ada dah belakang, roh tu diangkat naik ke langit langit 7 tu atas. Situlah dibangkitkan manusia tu di bumi tu. Di bumi tu tanah tu jadi rata. Jadi awak akan baca pula tanah tu jadi rata, tidak ada lekuk, tidak ada bonjol. Tanah itu kiamat yang kedua, iaitu tiap kala yang kedua. Jadi bumi mahsyar tu gegar tu, mana-mana yang ada gunung ke apa ke bumi mahsyar tu jadi rata. Waktu tu bumi mahsyar, waktu itu kebangkitan. Ni kiamat dunia ni. Pasal ayat Quran tu nampak nak serupa, sama-sama gegar lah kau. Tapi satu lagi dia kata tanah rata. Tanah rata tu mana tempat hari kebangkitan. Jadi banyaklah tafsir sini. Ma ashabul maimanah, alangkah bahagianya, alangkah bertuahnya orang yang terima tangan kanan. Itu huraian dia. Wa ashabul masy'amah, dan golongan kiri. Ma ashabul masy'amah, maka siapakah orang yang terima amalan dengan kiri dia? Oh, ni orang celaka dah. Terima tangan kiri ni tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Dia tahu, dia lari ni. Daripada Quran ni ada ayat Quran, dia lari. Dia tengok amalan dia mari tu, dia pun lari. Amalan tu kata, jaga kamu daripada kami, lari kamu daripada kami. Kita amal kata pada dia. Apa dia kita amal? Ialah apa saja pahala dan dosa yang awak buat tu terkumpul jadi satu kitab. Kitab tu kitab dia digulung. Scroll lah, bentuk scroll, bukan kitab macam Quran gini dah. Ni macam scroll gitu. Bila orang tu tengok kitab tu nak mari, dia kata kitab tu kata jaga kamu daripada kami. Orang tu pun lari. Kitab tu pergi cari dia ni, bukan satu malaikat holo ni. Kau faham malaikat holo kan? Tak, kita difahamkan malaikat holo seorang satu ni tangan kanan, ambil kamu tangan kanan, ambil kamu tangan kiri. Tidak gitu. Jadi yang dia terima tangan kanan ni ialah kitab tu mari depan dia mari ke depan tu. Dia pun sambut, dia pun ambil. Ambil ke tangan kanan, dia ambil maknanya ini amalan baik dia lah. Yang orang yang tahu tu dia tahu dah, dia tengok tu dia tahu dah. Oh sudah dah lah. Dia buat syirik sekali ya, tak sudah dah lah tahu. Hancur semua amalan dia. Potokar jadi neraka habis di sini. Semua sekali. Lalu amalan tu hamba dia. Kitab tu hamba dia. Kita difahamkan malaikat kalau beri satu-satu ni, tak amalan tu cari Tuhan dia. Amalan tu berupa jadi makhluk lah, kalau kita macam makhluk gitu. Nah. Wasabiqun as-sabiqun, dan orang-orang dulu daripada orang dulu. Oh, ni mahal sekali. 3 buah. Tapi di highlightkan, tunjukkan 3 yang pertama. Ini orang yang first class. Ini first class. Wasabiqun as-sabiqun, orang-orang yang dulu daripada orang dulu. 3 buah, satu golongan kanan, satu golongan kiri, satu lagi orang dulu daripada orang dulu. Maksudnya orang lain tak nak beriman lagi tu dia beriman dah. Contohnya zaman Nabi di Mekah, yang beriman pada Nabi, yang lain tak mahu belakang, dia dulu beriman. Orang Madinah tu yang dia dulu mula-mula tolong Nabi tu, orang mula-mula.
Hadis Nabi kata siapa-siapa yang masuk Islam selepas Fatah Mekah, selepas penaklukan Mekah, sedekah dia tu nak banding dengan orang sebelum pada dia tu panggil tak dengar. Sedekah sama-sama banyak. Sedekah yang ni lebih besar lagi. Sedekah orang dulu tu lebih besar lagi pahala berbanding dengan sedekah orang kemudian selepas penaklukan Mekah. Masa-masa tu aman dah, tak ada perjuangan banyak dah. Masa semua masuk Islam lah dah. Bermakna orang wasabiqun ni orang dulu daripada dulu ni. Mereka ni lah orang kena hina dulu mula-mula sekali. Yang dia katakan sesat ni golongan ni. Semua kaum daripada semua mazhab, semua nabi-nabi ni orang yang mula-mula terima akidah ni daripada mana-mana nabi, mereka ni semua termasuk nabi tu sendiri dia tuduh sesat lah, sihir lah, apalah. Kita di sini ejek dia panggil, ejek dia kata sesatnya apa je tidak. Wasabiqun sabiqun. Siapa dia orang ni? Ulaikal muqarrabun, orang-orang iaitu orang yang ada sifat begini ialah orang-orang yang Allah Ta'ala dekatkan waktu pada Allah Ta'ala. Jadi dia ni satu puak yang senantiasa ingat pada Allah. Baik. Wasabiqun sabiqun. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata di antara aku dengan akhir zaman tu, dengan Imam Mahdi ke apa yang akhir tu, ada satu golongan, dan dia sahabat aku. Nabi kata, sahabat Nabi itu kata, tidakkah kami sahabatmu tu Nabi? Ya, tapi mereka tu tak hidup lagi, tak beranak lagi. Iaitu mereka ni percaya pada Quran ni, walaupun aku tak baca ayat Quran ni pada mereka, dia tak dengar suara aku baca pada dia, dan dia tak dengar kamu baca ayat Quran ni pada dia. Dia tak dengar aku baca hadis aku pada dia, dan dia tak dengar kamu baca hadis itu pada dia. Tetapi mereka ni percaya bulat-bulat kepada Quran dengan hadis ni. Mereka tidak bergantung dengan siapa-siapa. Mereka kepada Allah Ta'ala saja dia bergantung. Maksud adil. Mereka inilah orang yang merintis jalan, membetul balik jalan untuk dilalui oleh orang-orang yang kemudian pada dia, supaya orang-orang itu boleh ikut Imam Mahdi kemudian, Nabi Isa kemudian yang akan diturun. Dia adalah orang yang buka jalan balik. Sepanjang jalan itu tutup dah, sudah terkambuh dah jalan. Maka pokok ni lah